إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai semua manusia, hendaklah kamu bertakwa kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya diciptakan pasangannya, dan dari mereka berdua ditebarkan lelaki dan wanita yang ramai. Bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu meminta hubungan silaturahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berkata benar. Nescaya Allah akan memperbaiki bagi kamu segala amalan kamu. Allah akan ampunkan bagi kamu segala dosa kamu. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, semuanya telah mencapai, dia telah mencapai kemenangan yang sangat besar. Thumma amma ba'd. Sambungan kita pada bahagian 44, taklid buta. Di situ kan? Betul? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 104, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum ta'alu, dan apabila dikatakan kepada mereka marilah, ta'alu maknanya marilah kamu semua, marilah, ila ma anzalallah, marilah kamu semua kepada apa yang Allah Ta'ala telah turunkan. Mari beramal dengan apa yang Allah telah turunkan. Mari ikut apa yang telah Allah turunkan daripada perintah dan larangan. Ila ma anzalallahu wa ila rasul, dan kepada rasul marilah. Qalu, mereka menjawab, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Dia berkata, cukuplah bagi kami, amalan yang kami lakukan ini adalah amalan tradisi yang kami warisi daripada nenek moyang kami. Cukup, tak payah baru dah. Kami nak yang dilakukan oleh datuk nenek kami daripada amalan-amalan yang kita panggil sebagai amalan tradisi. Allah kata, awalau kana aba'uhum, walaupun depa ni nak ikut tok nenek depa, walaupun datuk nenek mereka, nenek moyang mereka, la ya'lamuna syai'an, tak mengetahui apa sesuatu pun, tak tahu apa pun, wala yahtadun, dan tidak ada hidayah, tak ada petunjuk, nak ikut juga. Ya, macam kita hari ni lah, amalan nenek moyang kita, sesuatu yang dianggap sebagai ibadat. Yang nenek moyang tu kita tak apalah, mereka yang tu mereka dapatnya. Hak kita hari ni yang dah ada bukti penjelasan, tak mau ikut juga. Nenek moyang kita, dia tak ada bukti penjelasan. Itu yang dia ingat sahihnya, dan dengar dengan penuh keikhlasan dia buat ibadat tadi. Maka Allah Ta'ala yang rahimun, raufun, ghafurun tadi, ya kan, yang maha pengasih, penyayang, pengampun, kan? Allah Ta'ala tadi beri ikut keikhlasan apa yang mereka lakukan. Dan Allah maha mengetahui dengan kadar kemampuan nenek moyang kita yang beribadat, dengan ibadat yang tak pernah diajar pun dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka buat dengan keikhlasan mereka. Masalah kita adalah masalah kita hari ni. Nenek kita tak ada masalah apa. Dia puasa 3 bulan turut-turut, dia tak ada masalah apa dia dengan Tuhan. Dia puasa Rejab sebulan, Sya'ban sebulan, jamak terus dengan Ramadan. Ni bukan jamak 2 waktu makcik, jamak 3 waktu ni. Kalau solat 2 waktu je, Zuhur dengan Asar. Ini Rejab, Sya'ban, Ramadan, habis 3 bulan tu habis kering dia, tinggal tulang dengan kulit. Kan? Tu saya nenek saya
Dia puasa 3 bulan betul. 3 bulan. Pendek kata ada saja kan kelebihan puasa tadi kan. Puasa. Tu dia. Dia puasa lah kan. Kuat. Tu dia. Tapi tak ada hadis. Cumanya depa tu beramal kan, wa qul ya'malu. Allah kata wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Beramallah kamu semua dan Allah Taala pasti akan melihat. Allah akan pasti melihat amalan-amalan kamu. Begitu juga Rasul SAW akan lihat amalan kamu. Rasul itu akan jadi saksi. Kan? Wajibna bika ala haula'i syahida. Kami akan datangkan engkau akan jadi saksi ke atas mereka. Sebab tu Nabi bagi tahu suhqan liman baddalu, suhqan liman ghayyaru. Jauh bagi mereka yang mengubah agama ini. Jauh bagi mereka yang telah mencipta ibadat yang tidak ada dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun setelah diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka la tadri, engkau tak tahu, ma ahdathu ba'daka, apa yang mereka buat selepas engkau mati. Engkau tak tahu dah. Kau berada di alam barzakh. Allah kata bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara dua alam tadi ada pendinding yang masing-masing tidak dapat menerobos ke sebelah yang lagi satu. Itu maksud dia. Jadi tok nenek kita belum ada hidayah, petunjuk yang macam kita ada hari ni. Kita siap dengan teknologi, dengan apa, buku, segala masalah yang berlaku dalam dunia ni, kan? Sehingga kita ni yang tak patut bersibuk dengannya, kita jadi sibuk dengan masalah dunia tadi. Masalah tu bukan kita kena fikir, tu masalah pemimpin dunia kena fikir. Kita hak duk sapu-sapah tepi jalan ni duk fikir juga masalah dunia. Fikir masalah apa? Fikir masalah negara dia. Masalah hang pun tak selesai, fikir masalah negara. Kan? Masalah negara biarlah pemimpin yang fikir masalah negara. Masalah kita ni selesai sendirilah. Dia pergi fikir masalah negara. Masalah dia pun tak selesai. Ya. Dia duk amal, dia tak tahu puasa 3 bulan turun. Tapi dia meninggal dari puasa. Dia tak ubah. Dia tak tahu. Dia tahu. Amruhu ilallah. Urusannya kembali kepada Allah. Insya'a ghafara lahu. Kalau Allah nak, Allah akan ampunkan dia. Wallahu ghafurur rahim. Wa insya'a adzabahu. Kalau Allah nak, Allah akan siksa dia. Kan? Nak buat macam mana? Itu dia dengan Allah Ta'ala. Kita innama alaikal balagh wa alaina al-hisab. Allah kata, engkau cerita saja. Engkau cerita saja. Kami yang akan beri al-hisab. Kan? Tapi jangan kita buruk sangka, habislah jahanam lah, habislah buat bid'ah. Tak, belum tentu lagi. Kan? Sebab apa? Masih ada harapan. Sebab tu kita sembahyangkan jenazah dia. Kita doa tu dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu anhu, doa untuk dia tadi kan. Harapan kita. Banyak benda amalan-amalan lain yang dia buat, apa semua kebaikan. Jadi kita ni maknanya doa saja, orang hidup kesian dia kan. Moga-moga dengan doa bi zahril ghaib, doa di belakang dia tadi, memang di belakang dia pun Allah akan terima makbul doa kita, dan Allah dan malaikat pun kata amin, walaka mithluhu, untuk engkau pun macam tu. Jadi tak rugi kita doa untuk orang, jadi tak rugi. Sebab apa? Malaikat akan kata amin, untuk engkau pun macam tu, dapat yang sama tadi. Itu cerita dia. Baik, ayat yang sama dengan ayat yang ni, surah Al-Baqarah ayat 170. Al-Baqarah 170, maknanya ayat tu samalah. Makna dia dan ayat dia maknanya perkataan dia mungkin lain sikit kan. Tapi makna ayat samalah. Al-Baqarah 170. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u. Di sini kita wa idza qila lahum ta'alu kan. Wa idza qila lahum ta'alu. Yang ni wa idza qila lahum ittabi'u. Dan apabila dikatakan kepada mereka, naklah kamu semua ikut. Yang tadi, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah. Yang tadi ajak. Ni suruh. Ni ajak, ta'alu, mari. Yang ni ikut, suruh. Ya? Naklah kamu semua ikut ma anzalallahu, apa yang Allah telah turunkan. Ikut. Jangan duk tambah.
Kita ni tak ada suruh tambah. Tambah ni penat kan, ikut senang. Nah, tu dia. Merintis jalan ni susah, tapi ikut jalan tu mudah. Orang dah rintis dah jalan untuk kita, ikut je lah. Kenapa kita nak buat jalan ni rasa tak syok ni? Shortcut masuklah dalam hutan rimba tu. Macam budak-budak yang duduk hilang di bukit mana tu. Shortcut punya pasal cari jalan tak jumpa. Tu duduk tengah hutan 8 jam. Tak ke bulu tengah tu, tengah hutan. Pasal apa? Nak merintis sendiri lah kononnya. Ni salah. Tu cerita dunia. Sesat di dunia, kita boleh cari jalan keluar lagi. Ada handphone, ada line, kita boleh panggilan kecemasan lagi. Akhirat panggilan kecemasan apa benar? Kan? Tak ada panggilan kecemasan dah di akhirat besok. Nafsi kan? Tak ada bomba dah. Tak ada. Silap. Itulah dia tempat dia bawah as-sirat tu. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bahkan kami tak mau. Kami nak ikut apa yang kami dapati datuk nenek kami amal dengannya. Itu yang kami nak ikut. Ni hak Rasul ikut, kami tak mau ikut. Tu dia. Allah kata lagi, walaupun kana aba'uhum, walaupun nenek moyang mereka la yaqilun, tak ada akal, Tuhan kata. Tak faham lah maksud dia tu. Tak ada akal di sini, tak faham lah. La yaqiluna syai'an, tak faham sesuatu pun. Wala yahtadun, dan tidak mendapat hidayah. Dia pun nak ikut juga amalan tradisi. Kan? Itu cerita dia. Tapi beza di antara dua pengamal tu. Pengamal yang ada bukti pada dia, tapi dia nak bantah juga dengan pengamal yang memang dia ikhlas, dia ingat itu betul. Kalau dia tahu ada hadis yang sahih, dia tak akan buat yang tu. Maka beza di antara dua pengamal tadi. Beza nenek moyang nenek kita dengan kita yang sudah ada bukti dan penjelasan. Tak ada hujah lah bagi ahlul bid'ah nak mengatakan habis tu nenek hang masuk neraka jahanam juga. Hang kata dah kita mana tahu. Kan? Itu urusan Allah Ta'ala tadi kan. Ingat ada hadis yang dicerita selalu, hadis orang di zaman Bani Israel tu, seorang lelaki tu dia pesan ke anak dia, kalau ayah mati esok, bakar ayah ni, kemudian ambil tulang ayah ni, hancurkan tulang tadi, tabur ke laut. Semoga Tuhan tak akan kumpul, tak akan bangkitkan ayah lagi. Itu masalah apa? Masalah qadar kan? Masalah kekuasaan, kemampuan, qudratullah. Dia sangka macam tu, dan dia silap dalam sangkaan dia. Allah bangkitkan dia. Allah tanya, pasal apa buat macam tu? Ya Tuhan, dia kata, aku sangka engkau tidak akan dapat kembalikan aku. Sangkaan dia kan, dia silap dalam sangkaan dia. Allahu rahimun ghafurun raufun, yang maha pengampun tadi, yang maha adil, maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang tadi. Allah Ta'ala ampunkan dia, Allah masukkan dia ke dalam syurganya. Macam tu. Jangan pandang, kan? Kita pandang orang, jangan pandang teruk sangat lah. Kita pandang diri kita lah, pandang diri kita teruk kan. Jangan duk tunjuk orang, kan? Telunjuk lurus kelingking berkait. Ni, mai kat kita ni. 3 ni mai kat kita, 1 pergi ke orang. Kan? Jadi kalau orang buat dosa apa semua, kita doakan, Allah yahdihi. Yahdina wa yahdihi. Allah bagi hidayah pada kita dan bagi hidayah pada dia. Itu dia. Allah menghabarkan kepada kita tentang keadaan orang-orang musyrik saat Rasulullah SAW berkata kepada mereka, marilah mengikuti Al-Quran dan mentauhidkan Allah, serta berdoa hanya kepada Allah semata. Minta ni hanya kepada Allah, jangan minta perantaraan orang kubur. Macam pok-pok sufi sesat tu kan, yang mari Malaysia ni dia disanjung-sanjung. Mari ke Malaysia kita, dia akhir-akhir ni disanjung tinggi. Pok-pok ni lah yang menyesatkan, dalluna mudillun. Manusia yang sesat lagi menyesatkan orang lain. Mari dulu tak ada selawat perdana pun, hari ni ada. Dulu mungkin selawat kancil saja, kan? Selawat kancil pun tak pernah dengar. Hari ni selawat perdana, siap signboard besar tepi jalan. Mana-mana kita pergi tengok ada orang berserban tu, turunan Rasulullah. Abu Lahab pun turunan Rasulullah. Pak saudara dia lagi pun, Abu Talib, kan?
Jangan duk mengaku bangga kan dengan keturunan Rasulullah tadi kalau tidak mencontohi ajaran Rasulullah SAW. Tekak pakai serban tu selalu ihram mana? Kan? Bukan kita nak kata pakai serban tu, pakailah. Tapi duk sesatkan orang dengan tarekat, dengan zikir-zikir yang mengarut, yang pergi ke kuburan tadi, berdoa kepada kubur tadi. Tak mana ada kubur tentu dia pergi. Kan? Memang disuruh kita tadi doakan kebaikan orang yang dalam kubur tu, bukan pergi minta dekat dia tolong doa untuk kita. Tapi mereka ni faham kot lain. Faham kita? Pergi minta, Syekh, kan? Kalau engkau tak lihat pada kami, siapa lagi nak lihat pada kami? Kalau engkau tak tolong, doa minta dekat Tuhan untuk kami, siapa lagi nak tolong kami, minta doa pada Allah Ta'ala? Kan? Ini semua akidah musyrikin. Akidah jahiliyatil ula tu. Apa ni? Bila kita cerita, ni Pak Wahab lah ni. Ni geng Pak Wahab. Pak Wahab. Kita pun Pak Wahab mana? Kan? Pak Wahab jual nasi lemak. Itu. Kita nak ajak kepada ketulinan agama. Kita nak ajak kepada kesucian agama. Bukan kepada cacah merba, campur, rosak habis kan. Jadi rojak persembur tu, hak tu boleh makan. Hak ni tak boleh makan, jahanam lagi ada. Itu dia. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami kepercayaan nenek moyang kami. Maka Al-Quran membantah mereka dengan mengatakan bahawa nenek moyang mereka itu bodoh. Maksudnya tak ada petunjuk. Tak ada petunjuk. Tak erti. Tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapat petunjuk kepada jalan yang benar. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim la muqtadun. Okay? Ayat lain pula kata, okay? Makna yang sama juga. Surah Az-Zukhruf ayat 22. Az-Zukhruf ayat 22. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin. Bal qalu, bahkan mereka berkata, inna wajadna aba'ana ala ummatin, kami dapati datuk nenek kami berada di atas satu ummah. Okay? Wa inna ala atharihim muhtadun. Kami ni akan ikut petunjuk datuk nenek kami. Surah Az-Zukhruf ayat 22. Ayat 22, bukan surah nombor 22. Pergi cari surah 22 ke? Ila yaumil qiyamah lah. Kan? Yatihuna fil ard. Ayat 22 surah 43 Az-Zukhruf. Itu dia. Az-Zukhruf makna apa? Perhiasan. Itu cerita dia. Baik. Majoriti umat Islam kini terjebak dalam taklid buta ini. Majoriti, kebanyakan. Sebab Allah sebut dalam Quran kan, yang sikitnya yang cerdiknya, yang sikit yang beriman. Allah kata apa? Qalilum mahum. Surah Sad ayat 24. Surah Sad, surah nombor apa? Sad. Sad wal Qur'ani dzikr. Ayat 24. Cerita tentang sikit. Sikit hak bagusnya. Kan? Alhamdulillah. Jumpa dah? Ayat 24. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih, sampai ayat tu Allah sebut kan, ada wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Alladhina amanu wa 'amilus salihat ni maksudnya wa qalilum mahum, sikit. Orang yang beriman dan beramal soleh ni Allah kata sikit. Wa qalilum mahum. Jadi dalam Al-Quran tidak pernah ada ayat, tak ada satu pun ayat yang puji golongan majoriti. Tak ada. Yang majoritinya adalah celaan. Bal aktsaruhum la yaqilun. Bahkan kebanyakan manusia, majoriti manusia la yaqilun,
Tak ada akal. Tak faham, maksudnya tak ada akal ni, tak faham. Bal aktsaruhum la yashkurun walakinna aktsaruhum la yashkurun. Tetapi kebanyakannya tidak bersyukur. Itu yang Allah sebut dalam Quran. Tapi yang pujinya dalam Quran hak sikit, golongan sedikit. Sebab tu at-taifah al-mansurah. Ini at-taifah. Ini at-taifah al-mansurah. Minhaj at-taifah al-mansurah, jalan golongan yang selamat. Itu maksudnya. Pernah suatu kali penulis mendengar seseorang sedang berceramah. Dia mengatakan, apakah nenek moyang kalian mengetahui bahawa Allah mempunyai tangan? Ini cerita pasal yadullahi. Yadullah, tangan Allah. Allah sebut tangan. Kita kata macam tu lah. Kita nak ubah buat apa? Kita ni pandai daripada Allah Ta'ala dan kita pandai daripada Rasulullah kan? Beriman sebagaimana Allah Ta'ala beritahu, cukup takat tu. Terus duduk fikir. Dia yang duduk fikir, tangan ni besar ni tangan. Ada 5 jari, ada kuku panjang ni. Dia fikir. Oh, tak suruh fikir pun. Bukan boleh fikir. Tu dia. Baca kata pula nak kata macam mana? Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kita kata dekat dia, takkan hang fikir tangan Allah melekat di atas tangan dia apa? Apa makna fawqiyah tadi? Apa makna fawqiyah? Mana atas. Atas. Ba'in an khalqihi. Maksudnya ba'in ni berpisah daripada makhluknya. Allah di jihah yang a'la, di jihah di sudut yang teratas. Tidak ada bersama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah sebut dalam Quran. Allah isbat macam tu. Pasal apa kita nak pusing kot tu? Pusing kot ni. Kononnya nak jaga akal jangan jadi rosak. Akal dia dah rosak dah. Sebab dia takwil ayat-ayat sifat tadi kan. Dia kata ni ayat mutasyabihat. Siapa kata ayat mutasyabihat? Dia yang kata. Ayat Al-Quran ni, ayat sifat semua, ayat muhkamat. Jelas Allah sebut. Tak boleh fikir. Sudah. Cukup. Oh, tak boleh. Dia kata, tak boleh. Hang kata, tak boleh. Jangan duk fikir kan. Sudah. Isbat macam mana Allah isbat, macam mana Rasulnya sifat. Tu. Tengok. Allah isbatkan dia tu ada 2 tangan. Tak macam makhluk lah. Allah kata dalam surah Sad juga, ayat 75 tu kan. Mereka terjemah, mereka takwilkan. Pokok takwilan, pokok yang menakwilkan sifat Tuhan, mereka kata apa? Tangan makna puasa. Baik, kita baca ayat dekat dia. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Allah Ta'ala kata, hai iblis, apa yang menyebabkan kau tak mau sujud tadi kepada apa yang aku ciptakan dengan 2 tanganku? Engkau jadi sombong ataupun engkau termasuk di kalangan orang-orang yang meninggi diri? Allah kata. Jadi takkan nak terjemah kata, apa yang menegah engkau hai iblis daripada sujud kepada apa yang aku telah ciptakan dengan 2 kuasa aku? 2 kuasa aku. 2 tangan, 2 kuasa. Apa 2 kuasa tu? Takwil ke mana? Allah sebut macam tu tak usah duk pusing kan. Bab sifat tadi. Lah kali dia mati hujah tak ada nak jawab, dia kata hang Pak Wahab. Hak tu ya buah mati dia. Buah mati, buah cekak mati hak tu ya. Kan? Pak Wahab. Geng Wahabi. Baik. Tu. Ada dalam Malaysia tak ada nak baca pun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Di sana ada lagi bentuk taklid lain yang lebih berbahaya, iaitu bertaklid. Taklid ni apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab di Indonesia kan. Qallada yuqallidu. Taklid ni qiladah ni apa dia qiladah? Qiladah ni rantai. Tali apa? Tali leher pula. Boleh juga lah tali leher. Kan? Rantai di leher tu kita panggil qiladah. Kan? Bila qiladah ni kalau di lembu dia buah di tengkok tali tu kan. Jadi maknanya lembu ni orang tarik bintang mana pun. Kan? Jadi orang bagi rumput sikit lah. Padahal kau tu nak sembelih dia. Dia pun nak jalan lenggok. Tak nak kena sembelih. Taklid. Ikut buta. Tentu orang nak bunuh dia tak tahu. Kan? Lembu tu macam tu lah.
Itu bertaklid, ikut-ikutan orang-orang kafir dalam kemaksiatan, bukaan aurat. Buka aurat. Kan? Model pakaian ketat hari ni, pakaian mini dan sebagainya. Amboi dia sebut habis tahun ni, no. Alah dia kita hari ni pakaian ketat ni kita tengok di mana-mana. Pakai tudung tapi akan bertelanjang. Nabi sebutlah hadis tu, ada hadis. Nabi kata kasiyatun ariyat, berpakaian tapi bertelanjangan. Tu dia. Ada hadis, saya nak tunjuk hadis ni. Tunjuk hadis saya. Kasiyatun ariyat. Tengok hadis riwayat Muslim. Hadis Abu Hurairah. Ni untuk orang yang perempuan yang pakai ketat di luar rumah, dalam rumah dia ikut suka dia lah, dengan suami dia ikut suka lah, ataupun seorang-seorang dia. Kan? Ni di luar rumah ni, keluar ni. Pakai tudung tapi nampak habis. Nabi kata sinfani min ahli nar. Dua jenis daripada ahli neraka ni. Ada dua jenis. Lam arahuma. Nabi kata aku tak nampak lagi. Tak ada lagi di zaman aku, tak ada lagi. Tak pernah tengok lagi, Nabi kata. Maknanya Arab jahiliah pun tutup elok lah. Arab jahiliah ni tutup elok lah. Ini Nabi kata aku tak pernah tengok. Lam arah. Lam ni maknanya belum. Lam ni belum lagi. Belum nampak lagi, Nabi kata dua puak ni. Pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Satu kaum yang depa ni jalan ni ke, kita kata macam pengawal-pengawal pemerintah macam itulah zaman dulu, dah ada dah. Yang depa ni bawa pemukul daripada macam ekor lembu tu, ekor ikan pari tu kan. Kalau orang lalu je sekat je. Tepi lalu. Pukul orang. Lalu. Oh ni raja nak lalu. Dia sebat orang. Tu satu kaum. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Pukul orang. Ini kita kata macam pemimpin-pemimpin zalim macam tu lah. Dia sentiasa bawa ni. Dia itulah yang pemukul tadi, cemeti. Cemeti tu kan. Dan yang satu pertama Nabi kata, yang kedua, zaman sahabat tak ada lah. Zaman sahabat semua kan hebat-hebat semua. Ni kata orang jahat lepas tu lah. Wa nisa'un kasiyat. Ni cerita ni. Nisa'un kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi bertelanjangan. Mumilatun ma'ilat. Jalan lenggang-lenggok, gemalai. Lenggang-lenggok jalan kan. Mumilat ma'ilat. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati. Kepala mereka ni ada bonggol macam bonggol unta. Maksudnya sanggui rambut tu. Sanggui rambut. Itu dia. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium baunya pun, Nabi kata. Wa inna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza. Bau syurga itu dapat dihidu daripada jarak sekian dan sekian, Nabi kata. Ini hadis tentang tu. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi bertelanjangan. Yang tangguh tu rambut sendiri ke rambut palsu? Tak kira lah palsu ke sendiri ke. Ada jual tudung yang ada. Abang kat dia lah hantar dengan duk jual tudung tu. Abang anak cucu dengan duk jual ni. Macam kita ni ustaz tunjuk hadis lah. Tak percaya orang telefon ustaz lagi. Kan? Nak negah elok kita, jangan menegah lagu ni. Abang kata dia bang. Kan? Dia pun tak dengar saya cakap, nenek beritahu lah. Baik. Tak kira lah rambut palsu ke, rambut asli ke. Dia ambil dalil tang mana tu, Nabi kata ala ru'usinna ka'asnimatil bukht. Boleh lah pasal dia nak menegah. Lah ni tudung hak jual pun tak apa nak bagus dah tengah tu. Tudung fashion. Nama apa siap dengan nama pula tu? Nama apa saya tak ingat lah. Saya tak pakai tudung, tak tahulah. Tapi duk baca juga dekat signboard tepi-tepi jalan tu kan. Duk gantung jalan tudung nama tu. Oh macam-macam nama tudung lah ni. Kan? Ya? Oh ya, abang tahu. Dia prihatin. Saya tak prihatin pasal tudung-tudung ni kan. Janjian tudung orang elok, tak ada masalah apa. Baik.
Alangkah baiknya sekiranya kita ikuti mereka dalam penemuan-penemuan yang bermanfaat, seperti dalam pembuatan pesawat terbang dan bentuk ilmu dan teknologi lainnya. Itu lagi bagus. Itu yang sepatutnya kan. Sepatutnya. Daripada tadi jenis orang yang berfikir dan mengkaji. Fikir dan mengkaji. Jadi kita akhir zaman ni kita tak berfikir dan mengkaji. Sebab tu umat Islam telah mencapai darjat ketinggian dia ketika mana tamadun Islam di Andalus tu. Kan? Tu dia. Dia panggil apa dalam bahasa Arab? Gharnatah. Granada ke apa? Gharnatah. Kan? Jadi tamadun dia pun cukup hebat. Sampai hari ni kesan tu masih ada. Sebab tu Abul Baqa Ar-Randi Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala, dia ada satu nasyid qasidah kesedihan. Ar-Ratha'u, dia panggil Ar-Ratha'u li ahli Andalus. Maksudnya tangisan terhadap bumi Andalus. Saya hafal yang tu, tapi lah ni lupa. Kita baca tu kita boleh menangis, sedih syair dia Abul Baqa Ar-Randi rahimahullahu ta'ala. Dimulakan syair qasidah dia kata, likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu fala yugharru bi tibil 'aishi insanu hiya al-umuru kama syahadtaha duwalun man sarahu zamanun sa'adhu azmanu. Orang akan faham, kalau orang faham dia akan menangis dengan syair itu. Panjang sangat syair dia. Dan cerita tentang apa yang berlaku terhadap penduduk di Andalus bila Allah Ta'ala dah beri kemewahan sampai mereka lupa kepada agama, kan? Berebut kekuasaan pemerintahan, sehingga sebahagian pemerintah sanggup buka jalan kepada tentera salib untuk menyerang saudara se-Islam dia. Sampai macam tu sekali kisah kehancuran Andalus. Sampai akhirnya dia baca dia punya syair dia. Itulah dia kata, limithli hadza yadhubul qalbu min kamadin in kana fil qalbi islamun wa imanu. Kalau dia kata beginilah cerita yang boleh menghancurkan hati, boleh maknanya sangat menghibarkan hati kalau hati kita ada iman dan Islam. Dia kata, kita baca kisah kejatuhan Empire Islam Andalus yang cukup hebat tu. Itu kisah dia. Ada dalam YouTube, dibaca oleh Syekh ataupun ada satu pensyarah daripada mana di Saudi, dia baca syair tu sedap. Saya suka dengar berulang kali. Dia buat macam bentuk macam nasyid macam itulah, tapi dengan suara yang sedih, intonasi yang menyedihkan. Seronok dengar tadi kejatuhan kerajaan Andalus. Itu dia. Di mana tamadun tu Islam tadi mula kan. Tapi maknanya orang kafir dia kaji, dia boleh buat. Siapa yang fikir dia dapat lah begitu. Banyak sekali orang jika engkau mengatakan padanya Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, maka mereka berucap, Syekh saya berkata, Ustaz saya kata macam ni, tapi dia ada tapi Ustaz saya kata macam ni. Dengan Allah dan Rasul pun dia ada tapi lagi kan. Apakah mereka tidak mendengar firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya. Allah Rasul kata macam tu cukup. Jangan duk ni dah. Kan? Tu dia. Kan ada satu kisah. Kita ulang-ulang kisah tak apa kot, no? Cerita sebagai tazkirah, peringatan. Nabi, ada seorang sahabat yang bernama Julaibib yang nak kahwin dia kan. Dia ingat okey, tak payah cerita. Alhamdulillah. Ada tu maknanya ingatan tu masih kuat lah tu. Kan? Okey, insya-Allah dah tahu cerita. Alhamdulillah. Tak apa. Orang tak tahu dah kah? Saya pasal jemu nak ulang cerita ni. Tak ada model lain ke ustaz? Cerita tu pimai-pimai tang tu. Kan? Kisah Julaibib kan, tapi tak apalah. Kisah Julaibib, sahabat Nabi kan, yang nak kahwin, teringin nak kahwin, tapi dia tak handsome semua kan. Anak dara tak ada yang berkenan kat dia, tak ada seorang pun yang berkenan kat dia. Pi minang anak kawan tu bagi alasan macam ni, alasan macam-macam alasan lah. Yang penting dia pun tak mau bagi kat dia. Dia pun dah putus asa jumpa Rasulullah. Tidakkah aku beriman dengan Allah dan Rasulnya? Tidakkah? Tidak. Nabi kata ya. Tapi kenapa mereka tidak mau mengahwinkan aku dengan anak dara mereka? Kan? Nabi kata hampir rumah si fulan. Di situ ada anak dara.
Nabi kata api minta kat dia, kata aku minta. Nabi kata bagi tahu kat ayah dia aku minta. Dia pun pergi. Ayah dia kata nanti dulu. Kan? Maknanya dia kata kalau Rasulullah minta siapa lagi lah. Kan? Orang kata apa? Kecil tapak tangan, orang kata niru saya tadahkan. Kan? Suka sangatlah Rasulullah nak jadi menantu dia apa. Tapi dia bukan minta untuk dia, minta untuk aku, untuk kamu. Kan? Astashiru ummaha. Kata ayah dia, untuk kamu sekejap nak mesyuarat dengan mak dia. Nak mesyuarat dengan mak dia. Bila nak mesyuarat tu maknanya ada masalah lah tu. Kalau terima terus tak ada masalah. Masuk cerita kat isteri dia gini-gini, dia kata kalau Rasulullah terima sajalah. Bukan Rasulullah, tapi untuk Julaibib. Tidakkah Abu Bakar ke Umar ke Osman ke wal bintu taqiyatun, dan anak ni adalah anak yang bertakwa. Anak ni adalah anak yang muslimah, yang salihah, yang bertakwa. Anak duduk sebelah tu dia dengar. Duduk sebelah tabir dia dengar mak ayah dia duduk bincang. Dia kata, apa yang ayah mak berbincang tu? Dia kata ni Rasulullah yang kata, dia kata, kan? Adakah kamu berdua mak dan ayah tadi nak menolak perintah Rasulullah? Ataruddani amrahu? Adakah mak dan ayah nak tolak perintah Rasulullah SAW? Dan Allah sebut dalam Quran, ma kana lil mu'minin wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak bagi orang beriman lelaki dan perempuan apabila telah diputuskan sesuatu oleh Allah dan Rasulnya untuk mereka mengambil pilihan yang lain. Ruddani ilaihi, serahkan saya kepadanya, kawinkan saya kepadanya. Kan? Fa inna Allah la yudayyi'uni, Allah tidak akan sia-siakan saya. Keyakinan, tawakal seorang wanita salihah 1400 tahun yang lalu. Nak cari tang mana lah ni? Ada kot? Saya kot. Ya. Insya-Allah. Katalah insya-Allah. Bukan aku lah tak ada harapan dah. Insya-Allah. Insya-Allah. Itu. Kahwinlah dia, dikahwinkan. Malam Nabi isytiharkan hari perang Uhud. Perang Uhud. Julaibib dia lompat naik kuda dia terus pergi perang. Kan, duduk sekejap dengan isteri dia macam tu lah. Dalam peperangan dia mati. Nabi cari. Dan sahabat-sahabat cari, hal tafqiduna ahadan, ada jumpa sahabat-sahabat tak? Kamu dah hilang, saya hilang ayah, saya hilang abang, saya hilang adik, saya hilang sepupu. Tak ada seorang pun kata saya hilang Julaibib. Nabi kata aku hilang Julaibib. Jom cari Julaibib. Cari, jumpa Julaibib di tengah beberapa orang musuh yang telah dibunuhnya. Dia perang dengan mereka, dibunuh dia, dia mati. Nabi pangku dia. Nabi kata hadza minni wa ana minhu, dia daripada aku dan aku darinya. Julaibib radhiyallahu anhu. Maka perawi itu kata, aku tidak melihat janda di Madinah yang lebih anfaq, lebih memberi nafkah daripada janda Julaibib. Dari mana dia ambil apa aku pun tak tahu. Dia ni di antara wanita Madinah yang paling banyak memberi infak. Janda Julaibib. Ada je dia bagi. Mari nafkah infak daripada dia tadi. Keberkatan dalam mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu dia cerita dia. Kisah sahabat. Jadikan pengajaran untuk kita kan. Kalau kita taat kepada Allah, kita jadi orang yang saleh, Allah tidak akan sia-siakan kita abadan, selamanya. Kan? Allah akan jaga kita di dunia dan di akhirat. Fi dunya wal akhirah. Dunia dan akhirat. Insya-Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak lama lagi akan diturunkan terhadap kalian batu daripada langit. Yushiku, hampirlah akan jatuh kepada kamu batu daripada langit. Aqulu lakum qala Rasulullah, qultum qala Abu Bakar wa Umar. Kata Ibn Abbas, aku takut batu akan timpa kepada kamu. Aku kata Rasulullah kata, kamu bantah, kamu kata Abu Bakar, Umar kata. Maksud kita hari ni lah. Al-Quran kata, Rasul kata, ustaz saya kata macam ni.
Sama dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang dia cerita kepada puak tabi'in dah ni. Bukan kata dia kepada puak sahabat, tak. Dialog dia dengan tabi'in lah, bukan sahabat. Sahabat ni kan tak ada, orang kata apa, tak ada kita panggil, tak ada keraguan lagi lah bahawa mereka adalah jil, kan, generasi yang terbaik lah. Tu dia. Allah kata apa tu ya, cuma sekali ya dia apa kata, sekali ya, tu pun terpaksa turun surah Al-Baqarah ayat yang terakhir tu kan, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Rabah sahabat tadi atas lutut habis, tak boleh nak bangun, long life. Jadi dia berkata, ya Rasulullah, ayat-ayat perintah jihad, perintah puasa, zakat, sedekah, birrul walidain, semua kami boleh buat, tapi hari ni turun ayat ni kami tak mampu nak buat. Pasal Allah nak kira ala hati ni. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, kalau kamu zahirkan apa yang ada dalam hatimu dan kamu sembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah pasti akan hisab. Habislah. Kalau hisab apa yang ada dalam hati ni, habislah, Jahannam lah, tak larat lah. Nabi marah. Nabi kata, aturiduna an taqulu kama qala, kan, Banu Israel macam tu lah. Kamu nak kata macam Banu Israel kata ke? Sami'na wa asayna, kami dengar tapi kami ingkar. Bal qulu sami'na wa ata'na, bahkan naklah kamu berkata kami dengar dan kami taat. Sahabat pun katalah sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bila sahabat kata macam tu, la tu turun ayat, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, telah beriman oleh Rasul dengan apa yang telah diturunkan kepadanya dan orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi, semuanya beriman dengan Allah Ta'ala. Sampailah ayat tadi kan, qul sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sampai ayat tu. Allah puji dalam ayat tu, Allah puji sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allah puji dia dalam banyak ayat, sama ada secara jelas ataupun secara sindiran. Semuanya pujian terhadap generasi awal umat ini. Seorang pujangga menyenandungkan syair yang mengingkari orang-orang yang berdalih dengan ucapan para syekh mereka. Ia berkata, aku katakan padamu, Allah berfirman, Rasulnya bersabda, lalu kamu menjawab, syekh saya telah berkata. Itu maksudnya. Okay. Kemudian jangan menolak kebenaran. Allah telah mengutus segenap Rasulnya kepada umat manusia. Allah memerintahkan agar mereka menyeru manusia beribadah kepada Allah dan mengesakannya. Tetapi sebahagian besar umat itu mendustakan dakwah para Rasul. Mereka menentang dan menolak kebenaran yang kepadanya mereka diseru, yakni tauhid. Ini kita panggil lubbu ad-da'wah, lubbu da'watil anbiya. Inti dakwah para anbiya adalah tauhid, akidah. Tu inti dia. Segala sesuatu ada intinya. Ketayak apa nama, kuih gulung pun ada inti dia, kuih pau pun ada inti dia. Jadi inti agama ni adalah tauhid. Panggil lubbu. Itu dia. Oleh kerana itu kesudahan mereka adalah kehancuran dan kebinasaan. Hancur dan binasa. Kenapa? Menolak dakwah para rasul, dakwah kepada tauhid. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya sebesar zarah sombong. Itu dia. Sebab apa? Kan? Dia tak terima kebenaran. Al-kibru ghamtun nasi, kan? Ghamtun nas. Wal i'rad 'anil haqq. Itu makna kibir, sombong. Maksudnya sombong ni kita menghina manusia dan berpaling daripada kebenaran. Itu makna sombong. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong iaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Batarul haqq wa ghamtun nas. Kerananya setiap orang beriman tidak boleh menolak kebenaran dan nasihat.
sehingga menyerupai orang-orang kafir. Juga agar tidak terjerumus ke dalam sifat sombong yang bisa menghalanginya masuk syurga. Ya. Hikmah kebijaksanaan itu adalah harta orang beriman yang hilang. Di mana saja ditemukan, maka ia akan mengambil dan memungutnya. Hadis ni adalah lafaz hadis yang dhaif. Al-hikmatu dhalatun mu'min. Aina yaltaqituha? Aina yajiduha yaltaqituha? Hadis dhaif tapi makna dia sahih. Ada hadis yang dhaif tapi maknanya sahih. Hikmah, kebijaksanaan adalah milik keciciran orang-orang beriman. Di mana dia nampak, dia ambil. Itu hikmah. Maksudnya bila kita dapat hikmah dalam suatu perkara ni, maka kita ambil, kita laksanakan hikmah tadi. Kebijaksanaan dalam menyelesaikan sesuatu, bijaksana. Al-hikmah, macam orang kata tarik rambut dalam tepung, hikmah lah tu. Hikmah. Kan? Kat tepung tak selerak, rambut pun tak putih. Slow-slow. Tapi kalau tarik kasar-kasar pun tak putih juga rambut tu. Kan? Tu kadang-kadang peribahasa Melayu ni tak apa nak boleh pakai juga. Kan? Kadang-kadang lah. Seperti ketam mengajar anaknya berjalan betul. Mana ada ketam pernah nak ajar anak dia jalan betul? Lagu tu lah dia jalannya. Ada peribahasa yang kita boleh terima, ada yang kita boleh pertikaikan, tak ada masalah apa. Bukan berdosa masuk neraka kan. Paling kurang di BP nak marah kat kita kot. Baik. Maka yang ketiga, maka dari itu wajib kita menerima kebenaran dari siapa sahaja, bahkan sampai dari syaitan sekalipun. Syaitan. Ya. Hadis tu wajib. Hadis apa? Ingat hadis apa? Hadis ayat kursi. Ada ayat kursi kan? Itulah bila kita mari kelas ni, mana kita boleh ingat. Kan bunyi tu maknanya seronok lah dengar tu. Tapi kalau diam, tu tak apa nak seronok. Tapi kalau mana dia ingat tu. Kan? Kisah dia jaga kurma kan. Dia jaga kurma. Lepas tu kawan tu mari tangkap. Tolonglah anak ramai miskin. Tak sampai hati. Abu Hurairah nak bawa berjumpa Nabi dah. Nak heret berjumpa Nabi dah. Tangkap dah. Pasal apa? Pasal duk hilang selalu kurma kan. Siapa duk ambil ni? Intip. Tak ada CCTV masa tu. Intip. Dapat tangkap. Esok cerita kat Nabi. Nabi kata, ma fa'ala. Macam itulah Nabi kata apa hadis tu? Apa yang orang tu buat semalam? Dia cerita gini kan. Nabi kata dia akan datang lagi malam ni. Dia kata Nabi tak dusta. Pasti dia datang. Tunggu, tangkap lagi. Kali ketiga ke? Tak lepas dah. Tak apa, aku ajarkan satu ayat dalam Al-Quran yang mana kalau kamu baca ni, syaitan tak akan dapat mudaratkan kamu sampai pagi. Kalau kamu baca malam tu, sampai pagi dia tak akan dapat mudarat pada kamu. Tak apa, lepaskan lah. Esok cerita, Nabi pun tanya, dia cerita gini. Nabi kata, sadaqa wa huwa kadhubun. Benar dia, tapi dia adalah sangat pendusta. Nabi tahu siapa? Nabi kata dah siapa? Itulah dia syaitan. Nabi kata. Kalau tahu dia pancung lagi lah. Kan? Itu ciri syaitan Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kalau benda tu daripada syaitan bagus, kan kita ambil. Tapi payahlah syaitan nak suruh kita buat bagus. Tapi hak suruh bagus tu bukan dia lah maknanya kan. Itu hidayah daripada Allah Ta'ala. Tu dah baca hadis tu dah, bawah tu. Tak payah baca lah. Kan? Dah baca dah. Baca habis ya. Syair akidah Muslim. Syair akidah Muslim. Tu dia. Nak baca ke? Saya tak pernah bersyair ni. In kana tabi'u Ahmad mutawahhiba. Kalau pengikut Ahmad Nabi Muhammad itu adalah Wahabi, fa ana al-muqirru bi anni Wahabi. Sebab tu ada Facebook ana Wahabi. So what? Ya, saya Wahabi. So what? Kan? Ada Facebook kawan kita, tak tahu lah siapa tu. Kan, dia pun ceritalah. Kalau apa maksud dia? Apa masalahnya? Kan? Weh Wahabi. Apa masalahnya? Ada restoran cendol Wahabi tau. Penuh orang. Beratur. Kat mana tahu lah. Dia pun tunjuk dalam tu kan. Serapan. Apa nama? Cendol Wahabi. Ilah. Ini edit punya orang ni. Dia pun sajalah nak pergi geram orang tu.
Tak tahulah lepas tunjuk tak mana, saya pun tak ingat lah. Beratur orang nak makan cendol Wahabi, cendol Wahab. Dia tak maaf kat belakang tu. La ilaha illallah. Anfi syarika 'anil ilahi falaysa li. Aku nafikan penyekutuan daripada Tuhan, maka tidak ada bagiku Rabbun siwal mutafarridil wahabi. Tiada bagiku selain Tuhan, tiada bagiku Tuhan selain yang Maha Esa, iaitu Wahabi, iaitu yang Maha Pemberi. Dia pun kata kita Wahabi. Wahab tu siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang Maha Pemberi. Pasal apa hang kata aku Wahabi? Wahabi tu Allah Ta'ala, aku bukan Wahabi. Wahabi tu Allah. Hang kata aku Allah ke? Puak Wahabi, puak Allah lah. Bahaya tu. Wahabi tu, Wahab tu Allah. Tu dia. Itu dia. La qubbatun turja wala wathanun wala. Tiada kubah yang ku harapkan, kubur, binaan di atas kuburan yang ku pergi cari untuk aku minta doa padanya. Dan tidak ada berhala, dan tidak ada qabrun lahu sababun minal asbabi. Kalau nak buat bagi lagu boleh ke lah. Siapa pandai buat lagu, buatlah. Kan? Qabrun lahu sababun minal asbabi. Bolehlah buat. Kan? Tak ada kubur yang baginya sebab daripada sebab-sebab yang boleh memberi mudarat ataupun memberi manfaat. Kalla wala hajarun wala syajarun wala. Tidak sama sekali, tidak. Tidak batu dan tidak pokok dan tidak ainun wala nusubun minal ansabi. Ya? Tidak ada batu, tidak ada pokok, tidak ada mata air, dan tidak ada patung-patung daripada patung-patung yang ditegakkan sebagai sembahan. Itu semua penafian. Penafian daripada puak yang dikatakan sebagai Wahabi. Aidan walastu mu'alliqan litamimatin. Juga aku ni bukan orang yang menggantung tamimah, tangkal. Orang kita kan sikit-sikit tangkal. Orang buat tangkal ni, ikat di pinggang, ikat di leher, ikat di lengan. Anda biasa tengok orang Pakistan kalau belah Bangladesh ya, dia rajin kadang-kadang ikat benang-benang di tangan dia kan. Tu benang apa tu? Oh, ini benang tu kan, takut mudarat. Takut semua ni rosakkan akidah. Au halaqatin au wada'atin au nabi. Halaqah ni macam kita kata rantai macam itulah, halaqah cincin ke, kan? Wada'atin azimat, nab ni taring lah, taring haiwan, taring beruang ke, taring harimau ke. Dia kita gantung taring harimau di leher ni, orang tak berani. Orang tengok kita muka je dapat harimau. Orang tak berani dekat. Dia perasan seorang-seorang dia jadi harimau. Liraja'i naf'in aw lidaf'i baliyatin, untuk mengharapkan naf'at atau menolakkan bala. Allahu yanfa'uni wa yadfa'u ma bi. Allah saja yang memberi manfaat kepada aku dan dia menolak bala daripada aku. Dia sahaja. Wal ibtida'u wa kullu amrin muhdatsin. Dan benda bid'ah dan segala perkara yang baru fid din yunkiruhu ulul albabi. Dalam agama semuanya diingkari oleh orang-orang yang bijak. Perkara bid'ah ke baru dalam agama, orang cerdik, orang bijak dia tak buat. Orang yang kepala otak dia serabut dia buat benda bid'ah tadi. Apa salahnya? Apa salahnya kan? Kita kata salah lah. Dia kata apa salah? Salah lah kita kata. Macam tu. Pasal apa salah? Pasal Tuhan larang, Rasul larang. Buat apa bang? Yang hak sunnah ni berlambak-lambak ni tak larang nak buat dah. Dia buat benda yang hak tak ada dalam agama tadi kan. Serabut. Arju bi anni la uqaribuhu wala ardahu dinan wa huwa ghairu sawabi. Ya kan? Aku sangat berharap bahawa aku tidak mendekatinya. Apa dia? Bid'ah itu. Dan perkara baru dalam agama. Dan aku tidak redha dia jadi agama. Benda bid'ah itu. Dan dia memang tak betul pun. Wa huwa ghairu sawabi.
Tak betul pun benda bid'ah tadi. Wa in ra'aha an-nasu hasanah, sekalipun manusia melihatnya hasanah, baik. Wa a'udzu min jahmiyatin anha atat bi khilafi kulli muawwilin murtabi. Kan? Aku berlindung daripada mazhab Jahmiyah. Mazhab Jahmiyah ni yang menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia nafikan Allah tidak ni, lahir tak ada tu. Kan? Ada lawannya tiada. Mula-mula ada, lawan-lawan tak ada. Kalau sembah apa? Dia kata mula-mula ada kan? Ada, lawannya tiada. Bila ada lawan-lawan dia tak ada, dia kalah lah. Tu dia. Tak jadi masuk Islam. Tak jadi. Sebab dah ada lawan tak ada pula. Kan? Aku mencela setiap perselisihan ahli takwil dan ragu-ragu. Wal istiwa'u fa inna hasbi qudratun fihi maqalus sadatil anjabi. Begitu juga dengan lafaz istiwa. Aku berlindung daripada mereka yang menafikan dan mentakwilkan sifat istiwa Allah Ta'ala. Allah sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersinggah sana di atas arasnya, bersemayam di atas arasnya. Dia berkata istaula. Dia berubah lafaz dalam Quran. Jahat tak jahat manusia ni? Allah sebut istawa, dia berkata istaula. Dia tambah apa? Huruf lam. Istawa. Lepas ta dia berbubuh lam. Jadi lau lepas waw dia pun letak lam. Jadi istaula, dia bertambah huruf dalam Al-Quran. Jahat tak jahat manusia ni? Jahat. Bahaya. Dengan niat mereka yang kononnya untuk mensucikan Allah Ta'ala, tapi mereka bukan sebenarnya mensucikan Allah. Bahkan mereka tadi mencela Allah Ta'ala dengan menambah huruf dalam Al-Quran. Istawa mana bersemayam di atas arasnya. Ba'in an khalqihi, maksud dia tidak bersama dengan makhluknya, terpisah daripada makhluk dia. Istawa. Adapun istaula mana menguasai. Daripada perkataan wilayah, wali, menguasai. Itu maksudnya. Tengok. Asy-Syafi'i wa Malik wa Abi Hani Fatawa Ibn Hanbal at-Taqi wa Asy-Syafi'i wa Malik wa Abi Hani Fatawa Ibn Hanbal at-Taqal Awabi. Tu dia punya dia panggil apa? Baca syair tu dia panggil apa? Arut dia. Kan? Syafi'i dan Malik dan Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka semua adalah yang bertakwa, lagi sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Mereka menjauhkan diri daripada benda-benda bid'ah ini. Imam yang empat ni semua menjauhi diri daripada perkara bid'ah. Wa bi asrina man jaa mu'taqidan bihi, dan di zaman kita ni ada orang yang datang beriktikad dengannya, dengan benda bid'ah itu. Sahu alaihi mujassimun wahabi. Apabila kita ni orang selepas Imam Malik dan imam yang seterusnya beriktikad seperti mana iktikad pada para imam, maka mereka menjerit kepadanya, ini mujassim ni, pok mujassimah ni, pok wahabi ni, pok mujassimah yang kata Tuhan ni ada mata, Tuhan ni ada tangan, Tuhan ni ada betis, Tuhan ni ada kaki. Kan? Ada pok mujassimah, ada pok ni, pok wahabi ni, pok mujassimah yang kata Tuhan ni beranggota badan. Tak ada orang kata pun Tuhan ni beranggota badan. Tak ada orang kata pun. Siapa kata? Siapa kata? Bukalah kitab-kitab para imam, kan, mencerita tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Tak pernah kata pun Allah Ta'ala ada anggota badan. Siapa kata? Hatta perkataan anggota tu pun tak ada. Mana ada? Itu cerita dia. Jadi isbat bagaimana Allah isbatkan. Ja'al hadithu bi ghurbatil islami fal. Hadis datang menceritakan tentang gharibnya Islam, ganjilnya Islam, sedikitnya Islam.
Yabkil muhibbu li ghurbatil ahbabi, maka menangislah orang yang mencintai bagi saudara-saudaranya yang ganjil. Maknanya ghuraba lah. Ghuraba ni maksud dia golongan yang sedikit, iaitu at-taifah al-mansurah di akhir zaman. Fallahu yahmina wa yahfazu dinana, Allah yang jaga kita, dialah yang peliharakan agama kita. Min syarri kulli mu'anidin sibabi, daripada kejahatan mereka yang melampau lagi mencaci, yang suka mencaci orang. Wa yu'ayyidu ad-din al-hanifa bi'usbatin, dan dia membantu agama yang hanif ini dengan usbah, dengan satu kumpulan taifah. Mutamassikina bi sunnatin wa kitabi, at-taifah itu mereka berpegang dengan as-sunnah dan kitab Al-Quran. La ya'khuduna bi ra'yihim wa qiyasihim, mereka tidak mengambil dengan pendapat, pandangan mereka dan kiasan mereka. Walahum ilal wahyaini khairu ma'abi, mereka melihat kepada dua wahyu, iaitu Al-Quran dan Sunnah, sebaik-baik tempat rujukan. Qad akhbar al-Mukhtaru anhum annahum, sesungguhnya Nabi Al-Mukhtar, Nabi yang terpilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan tentang mereka. Apa dia? At-Taifah Al-Mansurah, golongan yang selamat. Nabi dah cerita dah dulu, 1400 tahun yang lalu Nabi dah cerita dah tentang At-Taifah ini. Yang mana nak duduk dalam Taifah ni tak payah isi borang. Tak ada borang. Ada borang lah Ustaz, ada borang. Tak ada. Tak ada borang. Tak ada borang. Borang dia Al-Quran, baca Al-Quran dan sunnah yang sahih, ikut borang tu. Tu borang dia. Nah. Ghuraba'u bainal ahli wal ashabi, mereka ni jadi ghuraba, jadi tersisih di antara keluarga dan sahabat handai. Dulu kawan kita lah punya ramai, semua sayang kat kita sebab kita ni tekong baca Yasin, khalifah baca Yasin. Tiba-tiba kita belajar sunnah ni, mana ada ni, tak ada ni benda-benda aku ni. Baca Yasin, memanglah Yasin tu Quran, bagus lah. Tapi yang pergi kata baca malam Jumaat, duduk keliling ramai-ramai dengan tahlilnya, dengan ayat botolnya apalah apa semua kan. Tengah tu bukan dekat botol, dia mari tom besar tu tak depan tu kan, buka tudung sekali supaya ayat liuk mercik masuk dalam tu. Hari Jumaat sampai ada kawan-kawan tu cuba nak pecah tradisi. Macam nak pecah tradisi? Kita buat kelas malam Jumaat baca hadis Riyadhus Shalihin ke belakang. Tak boleh terima. Oi, mana boleh ni? Ni hak baca Yasin malam Jumaat ni, kita nak ambil ubat tu, ayat tu. Jadi adalah kawan-kawan nak cuba pecah tradisi tadi. Kebai sungguh. Kan? Kuat tradisi dia. Alah, kita buatlah sebulan sekali panggil ustaz baca tafsir surah Yasin. Bukan apa pun. Kita suruh ustaz baca tafsir surah Yasin sekali dalam sebulan. 3 minggu lagi hampa hantam lah nak buat apa pun. Oh, tak boleh. Kan? Kita tunggu lampu hijau ya. Nak burgia lah. Tak burgia. Undok tak parking tepi lah sebab dia. Tunggu lampu hijau dulu. Tidak bolehlah baca tafsir kan. Tak baca dia tekong baca Yasin. Pangkat khalifah baca Yasin tu besar tu. Khalifah baca Yasin tu. Kan? Tak boleh jadi khalifah antarabangsa. Khalifah baca Yasin malam Jumaat pun tak parah. Ada. Salaku tariqas salikina ilal huda, mereka mengikuti jalan orang yang berjalan kepada petunjuk. Wa masyau, dan mereka berjalan ala minhajihim bisawabi, di atas jalan-jalan at-taifah al-mansurah, jalan Rasul tadi dengan benar. Min ajli dha ahlul ghuluwi tanafaru. Kerana apa? Kerana orang yang melampau-lampau dalam agama tadi, mereka tadi lari, mereka memisahkan diri. Anhum faqulna laysa dha bi'ijabi, bukan benda tu benda yang pelik. Kalau orang tak suka kat kita, bukan benda pelik. Kenapa? Kerana bila kita nak cerita sunnah tadi, nak cerita yang benar tadi, orang memang tak suka kat kita. Nafara alladhina da'ahum khairul wara. Ya. Orang-orang yang menuduh mereka tadi kan, orang-orang yang mencela mereka, yang menuduh mereka dengan wahabi lah apalah, sebenarnya mereka adalah sebaik-baik manusia. Iz laqabuhu bisahirin kadzabi, dia tuduh sebagai tukang sihir.
ma'ilmihim bi amanatin wa diyanatin, walaupun mereka tahu orang tadi orang yang amanah, orang yang berilmu, yang beragama, macam Syekh Albani rahimahullahu ta'ala tadi, kan, dia ni tak sunyi daripada tuhmahan dan celaan puak-puak ahlul bid'ah tadi, kan. Lepas tuduh dia macam-macam, sampai mereka kata dia ni mati, ada ular masuk dalam kubur dia, macam-macam cerita dia buat. Tuhmah tadi kan. Walaupun orang tadi terkenal dengan sifat amanah dia, jaga hadis-hadis Nabi tadi daripada cemari apa semua, itu dituduh macam-macam. Fihi wa makramatin wa sidqin jawabi, padanya ada kemuliaan dan kebenaran, ya. Sallallahu ma habbas saba, salla alaihi Allahu ma habbas saba, dia kata Allah berselawat ke atasnya, ma habbas saba, selama angin, dia kata masih bertiup, angin masih berhembus. Wa ala jami'il alali wa ala jami'il ali wal ashabi, begitu juga terhadap keluarga, ke atas keluarganya dan semua para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka di sinilah berhentinya kita dan tamatnya kita daripada bacaan buku ini. Alhamdulillahi fil ula wal akhirah, segala puji bagi Allah di awalnya dan di akhirnya. Jadi maknanya hari ni habis buku kita. Dulu kita baca bulan 3 kan? Bulan 3 ke bulan 4? Bulan 4. Setahun lah. Setahun lebih. Bulan 3 ni dah bulan berapa dah? Bulan 6. Awal bulan 6 kan? 17 hari bulan 4 kita baca hari tu. 17 hari bulan 4. Jadi Alhamdulillah. Jadi maknanya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita manfaat di atas buku yang kita baca ni, ya kan? Dan maknanya kita dapat ikut insya-Allah contoh tauladan dia, dan supaya Allah Taala rahmati, Allah ampuni penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, ya kan? Semoga Allah Taala rahmati dia, Allah ampunkan dia, ya kan? Allah letakkan dia di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di al-firdausil a'la, dan insya-Allah taala kita pula akan menyusul selepasnya dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Dan insya-Allah selepas ni kita akan baca buku Fitnah Akhir Zaman, Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, pensyarah Universiti Islam Madinah kot. Okay? Kitab ni lah. Ada berapa buah lagi dalam kotak tu kot. Itu dia. Itu ada, yang lainnya tak tahu lah. Jadi insya-Allah fitnah akhir zaman, menyikapi huru-hara dan kekacauan di akhir zaman berupa malapetaka, pengkafiran, pengeboman, perpecahan umat Islam, demonstrasi dan lain-lain sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitnah akhir zaman. Insya-Allah kita akan baca buku ni sebab kita berada di akhir zaman. Kita mengetahui keburukan, bukan kita nak buat keburukan, ya kan? Tetapi kita hendak memelihara diri jauh daripada keburukan. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.